بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisih, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus menurut undang-undang peraturannya. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan penyakit-penyakit serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada besertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih berada dalam suratul Baqarah. Bermula daripada ayat
213, 14 dan 215. Allah Ta'ala menjelaskan tentang sejarah manusia. Bukan dari sudut sejarah asal-usul keturunan, tetapi sejarah dari sudut asal-usul persefahaman. Bahawa asal-asal manusia ini mereka bersatu padu. Mereka satu umat. Yang dimaksudkan satu umat, yang tidak berpecah belah. Yang dimaksudkan tidak berpecah belah, berpegang dengan agama yang satu. Mentauhidkan Allah. Kerana manusia, walau zahirnya, kita nampak bersatu padu, kalau tidak berpegang pada agama Allah, dia akan berpecah belah. Kerana Allah Ta'ala menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, maka jangan kamu bercerai-berai. Berarti penyatuan umat ini bukan bermaksud satu bangsa. Bukan bermaksud satu keturunan. Bermaksud satu agama. Maka umat manusia dahulu, kata Allah Ta'ala, kanan nas ummatan wahidah. Adalah manusia itu adalah satu umat. Kalau sekiranya kita kait dengan ayat sebelum ini, kalau ayat sebelum ini yang kita bacakan, Allah Ta'ala perintahkan orang beriman supaya masuk Islam pada keseluruhannya. Tanpa ada perbezaan, tanpa ada membanding-bandingkan atau memilih-milih. Maka ayat yang kita baca ini, bila kita sebut Allah perintahkan kita masuk Islam semuanya, maka ayat ini menceritakan betapa kita perlu kepada Rasul-Rasul untuk menjadikan kita masuk Islam seluruhnya. Kita perlukan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang akan memberi petunjuk dan hidayah, yang akan menjelaskan kembali, membetulkan kembali kesesatan. Kerana itu Allah mulakan ayat ini dengan berkata, adalah dahulu manusia satu umat. Kata jumhur ulama, yang dimaksudkan umat ialah umat hidayah dalam satu agama. Agama yang jelas, yang terang benderang. Akidah yang satu. Tasyrik yang sama, iaitu agama Islam. Lalu mereka mula berselisih. Disebabkan kepentingan hawa nafsu. Disebabkan kepentingan peribadi dan lain-lain dorongan, termasuk dorongan syaitan. Akhirnya mereka mula berpecah belah. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sentiasa memberi peringatan, yang sentiasa mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar, dan memberi amaran dengan azab Allah, dengan kemurkaannya dan nerakanya. Maka ini hakikat umat manusia, satu umat. Kan itu kita pernah menjelaskan bahawa dalam pengajian tamadun dunia, apabila saintis ataupun ahli ekologi mereka mengkaji fosil-fosil mayat-mayat yang mereka jumpai, mereka dapati mayat-mayat ini ditanam dan tidak ditanam bersama mereka dengan sesuatu pun, sehinggalah berlaku pada zaman yang berikutnya, mula mereka ditanam bersama dengan beberapa alatan-alatan, yakni wujudnya penyelewengan. Sehingga oleh kerana orang saintis ataupun ahli ekologi mereka kaji secara sekular, mereka menganggap umat-umat yang terdahulu, manusia terdahulu tak punya agama. Sebab tiada bukti penemuan berhala. Itu sahaja nilaian dia. Umat dahulu tak ada agama kerana tiada bukti mana-mana wujudnya berhala, dan tidak ada bukti tanaman, bila ditanam mayat tidak ditanam bersama mereka dengan sesuatu pun. Mereka menganggap zaman pertama manusia tak ada agama. Ini kajian orang-orang yang sekular. Kita katakan yang dimaksudkan tak ada agama oleh para saintis atau para ahli ekologi, yakni tak ada agama berhala. Ada agama tauhid. Oleh kan agama tauhid tidak perlukan berhala. Memang agama tauhid kalau kita ditanam kosong je. Tak dibawa bersama kita sesuatu pun. Berbeza dengan ajaran sesat. Ditanam bersamanya dengan bermacam-macam perkara.
Firaun dikebumikan bersamanya buaya dia, kucing dia. Hatta apa sahaja yang disayangi oleh Firaun dibunuh sama dan dimumiakan, ditanam. Jadi pelik ahli sejarah yang awal atau ahli sejarah sekular, mereka menganggap bila seorang tidak menyembah berhala, erti tak ada agama. Yang sebenarnya itulah agama, mentauhidkan Allah. Allah menjelaskan ini asal-usul manusia, anak-anak Adam. Semua mereka dalam satu agama. Kerana kita lihat yang pertama diturunkan ke dunia ialah seorang Nabi. Bukan seorang Rasul. Ada yang berkata Rasul pertama ialah Nabi Nuh AS. Adam cuma Nabi, tidak Rasul. Kita katakan dimaksudkan Nuh Rasul diutuskan untuk melawan kesesatan. Maka betul ia Rasul pertama bagi melawan kesesatan. Tetapi Adam Rasul pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Sebab itu dalam senarai Nabi-Nabi yang tercatat dalam Al-Quran, yang berjumlah 25 orang, yang sebahagian besar 18 orang disebut dalam suratul An'am ayat 82 hingga 86. Tilka hujjatuna. Dan selebihnya disebut dalam ayat-ayat yang pelbagai, seramai 7 orang menjadikan 25 orang. Dan yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Quran Nabi yang bersifat namanya ialah Nabi Musa AS. Lebih daripada 131 kali. Allah nak ceritakan pada kita semua manusia, kita asalnya satu agama. Disebut dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas, dia berkata, adalah di antara Nuh dan Adam itu 10 kurun, yakni 1000 tahun. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semuanya berada pada syariat yang sama. Syariah yang benar, agama yang benar. Fakhtalafu. Lalu mereka mula berbalah disebabkan hawa nafsu, dengki, persaingan, perbalahan, bahkan dunia. Nak cari keuntungan duniawi. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka kerana itu Allah mula menghantar nabi-nabi dan rasul-rasul, memberi peringatan dan amaran. Adam AS dalam tempoh 1000 tahun, sebab jarak antara Nabi Nuh dengan Adam 1000 tahun. Asyaratu kurun, 10 kurun. Satu kurun 100 tahun. Dalam tempoh itu tak ada pun orang sesat. Walaupun kalau kita baca dalam kitab Qasasul Anbiya, sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Kathir, ketika mana kita membaca antara Rasul yang Allah utuskan ialah Nabi Idris AS. Kerana Nabi Idris ini lebih dahulu daripada Nabi Nuh. Ketika mana Nabi Idris diutuskan, sudah ada simptom kesesatan. Tetapi mereka belum menyembah berhala. Mula ada sedikit pendewaan. Kerana itu Nabi Idris AS tidak menghadapi masalah besar untuk mengembalikan umatnya, kaumnya kepada agama Islam. Yang diisunya bila mana bila Nabi Allah Idris AS wafat. Sampailah kepada kurun Nabi Nuh 1000 tahun selepas itu. Antara Adam dan juga Nuh AS. Kan itu disebut dalam hadis Nuh, Rasul yang pertama diutuskan, yakni melawan kekufuran secara terang-terangan. Maka mulalah kaumnya menyembah berhala. Dan tempoh Nabi Nuh diutuskan dan dakwahnya sama dengan jarak antara Nabi Nuh dengan Adam, 1000 tahun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nuh berdakwah 1000 tahun illa khamsina aman, melainkan 50 tahun, yakni 950 tahun. Sama dengan tempoh di mana antara Nuh dengan Adam, manusia tak pernah sesat. Tiba-tiba manusia sesat. Para ulama menceritakan punca kesesatan bila mana mati orang-orang soleh di kalangan mereka, orang-orang baik di kalangan mereka. Lalu mereka mula merindui orang-orang baik ini, orang-orang soleh. Maka mereka mula membina patung. Patung ini diletakkan di satu tempat perkumpulan dengan tujuan bukan menyembah, tetapi semata-mata untuk mengingati orang-orang baik. Macam kita lah, kita simpan gambar dalam Facebook, kita simpan gambar dalam IG sebagai kenangan. Nanti kalau mana-mana mati, kita pun buat bulatan atau buat gambar hitam putih, ni dah arwah meninggal, orangnya baik, arwah seorang yang baik. Kita cerita bla 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 bla. Begitu kita buat. Tapi kita pada zaman moden ni, kita cuma simpan dalam Facebook,
dalam IG, dalam album, dalam handset kita. Orang dulu tak ada benda ni, maka apa dibuat? Bina patung. Dan mereka berkumpul, mereka mula bercakap tentang ni dulu baik. Si mak ni dulu ditolong kita, dia banyak bantu kita. Yang ni pun cerita macam mana si mak ni tolong, yang ni pun cerita-cerita. Dan mereka tak puas meletakkan patung-patung di tempat perkumpulan, sebahagian mereka membuatnya untuk letak kat rumah. Untuk cerita pada anak isteri, inilah orang baik dulu. Begitu berlangsung. Tanpa ada penyembahan. Lama kelamaan, generasi berubah. Mula mereka melihat patung ini ada. Lalu datang syaitan berkata, inilah sembahan datuk nenek kamu. Maka sembah. Maka bermula sembahan. Macam cerita tuan-tuan, agama baru di Argentina. Maradona. Atau patung Maradona. Tuan-tuan kenal Maradona? Saya kenal, takkan tuan-tuan tak kenal. Maradona pemain bola yang dipujai oleh rakyat, sebahagian besar rakyat Argentina. Generasi awal melihat dia cuma pemain bola. Generasi kemudian mula melihat dia ini luar biasa. Dan mereka mula membina patung Maradona. Dan hari ini sudah ada gereja Maradona. Dan mereka menyembah Maradona. Itu yang berlaku. Kerana terlalu kagum. Ada seorang India, dia kagum pada Donald Trump. Donald Trump menang pemilihan Presiden Amerika, dia buat patung, dia sembah tiap-tiap hari. Sehingga Donald Trump tu kalah. Dah menangis dah dia. Tapi dia sembah ni, dia anggap ni macam mulia sangat-sangat. Kerana akal manusia yang dangkal dan syaitan mengambil kesempatan. Kerana Islam mengharamkan patung walaupun kita tak sembah. Dibimbangi generasi kita berikutnya. Kita asal buat patung saja, macam hari ni diorang tak buat patung berhala. Batu-batu tadi mereka buat patung lilin. Kita pergi ke mana? Di ICT. Bukan ikan celuk tepung. Dekat Shah Alam. Pergi satu tempat, budak-budak main banyak. Di situ dia ada satu muzium patung. Patung lilin. Nak masuk, bayar RM70. Saya pergilah, tapi saya tak masuk. Sebab tahu RM70 mahal. Dia buat patung dan kita hukumnya haram. Patung tadi menyerupai mana-mana tokoh-tokoh, artis-artis, pelakon-pelakon, pujaan. Dia buat persis seperti manusia. Patung lilin. Dia okey patung lilin. Maka inilah yang akan mewujudkan penyembahan berhala. Sebab itu Islam mengharamkan patung secara totally. Melainkan patung-patung yang menjadi mainan anak-anak kita. Yang disebut sebagai dumiyah. Anak-anak kita nak main patung, nak main anak-anak patung, nak main baby-baby, tak apa. Tak ada masalah kerana mereka tidak memujanya, tapi mereka main dengannya. Tapi kita nak buat patung, tak boleh. Kerana ia asal-usul penyembahan berhala. Maka manusia mula sesat, menyembah berhala sehingga Allah mengutuskan Nabi Nuh AS. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama rasul-rasul yang kami utuskan, bermula daripada Nabi Nuh sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad SAW, diturunkan kepada mereka wahyu. Sama ada kitab di sini Taurat, Injil, Zabur, dan termasuk juga suhuf, dan termasuk juga semua wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada para Nabi sebagai bimbingan untuk disampaikan kepada kaum mereka. Lalu kita tanya, kenapa Nabi Nuh tak diberi kitab khas? Nabi Nuh ni tak diberi kitab berbanding Nabi Musa dia beri Taurat. Nabi Isa diberi Injil. Nabi Daud diberi Zabur. Nabi Ibrahim diberikan suhuf. Nabi Idris juga diberikan suhuf. Kerana umat Nabi Nuh dibinasakan. Tidak tinggal melainkan 43 orang, 40 orang atau 83 orang. Mengikut satu riwayat. Yang bersama dengan Nabi Nuh bahtera, dia tak perlukan kitab memadai Nabi Nuh. Berbanding umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan sehinggalah umat Nabi kita Muhammad SAW perlukan kitab. Kerana umat ini berkembang biak.
Jumlahnya besar, ramai. Umat Nabi Nuh sikit je. Yang lain semua binasa. Maka tak perlu pada kitab. Tetapi Nabi ini dibimbing oleh wahyu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, liyahkum bainan nas fi makhtalafu fi. Kitab ini diturunkan untuk menjadi undang-undang kepada manusia. Pengadilan pada manusia. Petunjuk kepada manusia. Supaya mereka tak berselisih. Supaya mereka tak berbalah. Supaya masing-masing tidak melebihkan hak mereka. Tetapi Al-Quran, tetapi wahyu yang memutuskannya. Famakhtalafu fihi. Dan tidaklah mereka berbalah. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu. Melainkan selepas mereka diberi kitab. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Selepas turun kepada mereka, datang kepada mereka bayinat. Yakni wahyu-wahyu, keterangan-keterangan, bukti-bukti. Baghyan bainahum, kerana dengki sesama mereka. Allah menyebut punca manusia sesat. Dan punca manusia menyeleweng. Dan punca manusia menolak kebenaran kerana sifat dengki. Maka orang yang berpenyakit dengki, maka dia tak akan nampak mana kebenaran. Sebab penyakitnya dengki. Orang yang berpenyakit dengki, dia tak akan nampak baik kat mana. Maka berlaku kesesatan kerana kedengkian sesama mereka. Dan kedengkian yang paling besar, kedengkian Yahudi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mengubah segala-galanya. Yang patutnya mereka tak perlu khilaf sebab sifat Rasulullah jelas. Tetapi kerana itu mereka berbalah. Bila Allah sebut sebelum ini, wahai orang beriman, masuklah Islam seluruhnya. Islam seluruhnya. Bila mana kamu berpegang pada kitab, tak ada masalah untuk masuk seluruhnya. Tapi bila mana adanya kedengkian, maka ketika itulah kamu menolak kebenaran. Maka kata Allah, fahadallahu alladhina amanu. Adapun orang beriman, Allah beri bimbingan dan petunjuk. Limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Dengan apa yang mereka perselisihkan. Dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah beri petunjuk pada siapa yang dikehendaki pada jalan yang lurus. Allah menjelaskan di sini, hanya orang beriman yang Allah berikan kebenaran dalam diri mereka. Sebab itu tidak ada umat hari ini mereka wajib mengikut orang beriman. Kerana Allah menjelaskan yang lain-lain dah sesat. Berbalah kerana kedengkian dan penyakit-penyakit duniawi yang lain, maka tinggallah umat Islam yang Allah beri petunjuk. Allah Ta'ala sebut, fahadallahu alladhina amanu. Allah beri petunjuk pada orang beriman. Limakhtalafu fihi minal haq. Apapun yang mereka perselisihkan untuk kembali kepada wahyu Allah. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah akan beri petunjuk pada siapa dikehendaki, pada jalannya yang lurus. Baik, ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam agama yang benar. Umat Islam berada dalam kebenaran. Lain daripada Islam berada dalam kesesatan. Kerana itu untuk mereka mendapat petunjuk, mereka mesti kembali kepada keimanan dan mengikut contoh orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman tidak membezakan antara Nabi dan Rasul. Bukankah sifat orang beriman, Allah sebut dalam Quran, la nufarriqu baina ahadin minhu. La nufarriqu baina ahadin, kami tak pernah bezakan mana-mana Rasul. Bahkan orang beriman berkata, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami patuh, kami mohon keampunan dan kepadamu kami kembali. Orang beriman tidak membezakan kitab. Mereka beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil, beriman dengan Zabur, bahkan beriman dengan suhuf. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini tercatat dalam suhuf yang terdahulu yang diturunkan, iaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada semua orang, kalau kamu nak bersatu balik, maka ikut acuan orang beriman. Kerana orang beriman yang diberi petunjuk. Orang beriman yang Allah jadikan model. Jadikan role model kepada semua umat yang ingin kembali ke pangkal jalan. Yahudinya, Kristiannya, Budanya, Hindunya, animismanya, penyembah-penyembah berhala yang tak ada agamanya. Maka kalau kamu berpegang pada keimanan, maka kamu akan dapat petunjuk. Maka akan menjawab perselisihan yang kamu fikirkan sebelum ini.
Kata ada satu rancangan. Bila seorang budak bertanya beberapa soalan kepada profesor-profesor. Ini profesor hebat dari Universiti Cambridge, Harvard. Universiti terkemuka dan paling berprestis di dunia. Budak ni tanya soalan simple. Yang menjadikan profesor ni tak jawab. Yang pertama budak ni tanya, kita semua berasal daripada mana? Daripada mana kita datang? Kemudian dia berkata, nanti bila kita mati, ke mana kita pergi? Soalan yang tak boleh jawab oleh profesor. Kerana jawapan itu tidak ada melainkan dalam Quran. Melainkan dalam hadis Nabi SAW. Bukan sehebat mana mereka buat kajian, mereka tak jumpa asal usul manusia. Akhirnya keluar teori manusia ini daripada monyet. Atau dok pusing-pusing kononnya daripada zaman batu, zaman tembaga, zaman besi, zaman itu, zaman. Tanpa mereka dapat menentukan dari mana sebenarnya. Lalu mereka klasifikasikan manusia Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman prasejarah, zaman bla bla. Tapi mereka tak boleh urat sebenarnya kita dari mana. Sebab semua berpunca asal usul kat mana. Kemudian kembali ke mana? Membengongkan. Biasa ulama mengarang satu kitab. Dia kata ada 3 soalan yang membengongkan dunia. 3 soalan membengongkan dunia. Yang pertama, daripada mana manusia berasal atau daripada mana kita. Kemudian ke mana kesudahan kita. Dan kenapa kita ada kat sini. Min aina ila aina wa limadha. Min aina jita wa ila aina wa limadha. Daripada mana kamu datang? Ke mana kamu kembali? Dan kenapa datang sini? Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita kat sini? Duduk sini. Semua jawapan ini ada dalam Quran. Dan asal-usul kejadian kita. Ada saya duk kaji-kaji, jumpa sampai ke muncak dijumpa apa? Beranak je lah. Dia kata ni masalah benih lelaki, kromosom XY bertemu dengan benih wanita, telur wanita. Lalu jadilah anak dan tempoh sekian. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala cerita kejadian manusia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami jadikan kamu dari tanah dan kamu akan kembali ke tanah. Kemudian kami bangkitkan semula kamu daripada tanah. Menjawab persoalan. Sebab itu mereka terus dalam kebengongan untuk menjawab persoalan hidup. Akhirnya orang-orang kafir, mereka tak ada panduan hidup untuk apa. Melainkan mereka akan sibuk dengan harta benda. Akhirnya kitab-kitab itu diubah. Bila mana matlamat mula nampak harta benda. Orang beriman, matlamat kita kat dunia bukan harta benda. Keampunan Allah. Kita bila dijanjikan tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab. Semuanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita memohon keampunan Allah. Kita ke Mekah. Allah ajar kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Peliharalah kami daripada azab api neraka. Kita akan melalui malam Lailatul Qadar. Maka dia ajar kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau sukakan keampunan, ampunkan kami. Kita diajar kemuliaan nisfu Sya'ban. Untuk apa? Minta ampun pada Allah. Kerana pada malam itu Allah mengampuni semua orang beriman. Melainkan orang yang berbalah sesama orang Islam. Yang ada permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, anziru hadzaini hatta yastaliha. Ni jangan dipadam lagi dosanya sampai dia berbaik-baik. Kalau dia berbalas, jangan ampun dosa dia. Dosa-dosa yang lain. Artinya kita nampak matlamat hidup kita mohon keampunan. Dan Nabi SAW mohon kepada Allah keampunan. Bila mana kita mati, kita didoakan dengan doa keampunan. Dihantar untuk doa keampunan. Dah mati mayat depan, kita tak doa, ya Allah kayakan dia. Kita kata, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Itu yang kita doakan. Untuk menghantar jenazah-jenazah ini ke alam dia. Tapi orang-orang yang sudah menyeleweng daripada kitab. Yang mereka nampak mula harta dunia. Itu lebih bernilai dari segalanya. Lalu mereka menyeleweng kitab. Mereka tak peduli lagi tentang penyelewengan agama. Mereka tidak amanah lagi menjaga agama. Maka tinggal orang-orang yang beriman. Yang bukan sekadar menjaga Al-Quran dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Bukan menjaga kemuliaan semua para Nabi.
Bukan menjaga kemuliaan semua kitab-kitab. Bukan menjaga kemuliaan semua kebaikan-kebaikan umat. Sehingga kan manusia hampir tidak mengetahui kebaikan mana yang ada pada Islam. Seolah tak tahu dalam pegangan agama lain apa kebaikan yang kami nak buat sebenarnya. Apa ibadat kami nak buat. Mereka hilang, lost dalam pencarian. Kerana itu Allah menyebut fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi. Allah beri petunjuk kepada orang beriman dengan apa sahaja yang mereka perselisihkan. Minal haq, daripada perkara kebenaran dengan izin Allah. Maka di sinilah jawapan kepada kembali fitrah. Yang asalnya umat manusia satu. Kemudian berlaku penyelewengan sebab dengki. Kemudian kerana cintakan duniawi. Persaingan duniawi ini yang mewujudkan dengki. Kalau kita bersaing ukhrawi, kita tak dengki. Bila kita mula bersaing duniawi, maka dengki pun datang. Tuan-tuan tengok, orang yang dengki sama-sama kita ni sebab apa? Kerana duniawi. Cuba kita tak ada dunia, ada orang nak dengki kita. Tak ada sebab orang nak dengki kita. Kita tak ada dunia. Kita tak glamour sebagai contoh. Tak ada orang nak benci kita. Tak ada orang nak dengki. Kita tak ada duit. Tak ada orang nak dengki kita. Maka di sini kita lihat kenapa manusia berpecah belah. Ya, penyakitnya dengki. Dengki sebab apa? Sebab mereka mula cinta dunia berbanding akhirat. Habis natijahnya apa? Mereka mula meninggalkan kitab. Lagi, mereka mengubahnya. Mereka menjualnya. Dan Allah sebut pada ayat yang banyak, mereka menjual dengan harga yang kecil. Dengan nilai yang begitu kecil. Berbanding petunjuk yang ada padanya. Kemudian Allah menyebut, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu wahai orang beriman menyangka akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Baik, kenapa tiba-tiba turun ayat ini? Baik, bila disebut orang beriman yang berada dalam kebenaran. Bila orang beriman dalam kebenaran, dia akan diuji. Kerana kebenaran bukannya percuma. Siapa pun yang mula berpegang dengan kebenaran, maka dia pasti diuji oleh Allah. Manusia yang pertama berpegang dengan kebenaran ialah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan semua para Nabi ini diuji oleh Allah. Kemudian orang-orang yang mengikuti para Nabi juga diuji oleh Allah. Wahai orang beriman, kamu yang kami bagi petunjuk. Kamu menjadi role model pada seluruh umat. Dan kamu sebenarnya fitrah manusia dahulu yang bersatu padu atas satu agama. Maka atas petunjuk kami berikan kepada kamu. Kamulah yang akan masuk syurga. Tapi jangan ingat senang-senang masuk syurga. Kerana kami pasti akan uji kamu. Untuk melihat benar tak benar iman kamu. Allah sebut dalam surah Rum. Dengan firmannya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan suratul Ankabut ayat 1 hingga 3. Allah Ta'ala menyatakan Alif Lam Mim. Apakah manusia yang beriman itu menyangka akan dibiarkan, ditinggalkan hanya sekadar mereka berkata kami beriman? Dalam keadaan mereka tak diuji, kami telah uji orang-orang sebelum mereka yang berkata kami beriman. Untuk kami zahirkan diketahui oleh semua manusia orang yang benar imannya atau orang yang berbohong. Yang benar atau yang berbohong. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surah Ali Imran ayat 143. 142 Allah kata apa? Apakah kamu wahai orang beriman menyangka akan masuk syurga sedangkan Allah belum mengetahui, yakni Allah Ta'ala belum memperlihatkan siapa yang benar-benar berperang di kalangan kamu dan siapa yang benar-benar bersabar di kalangan kamu. Sampai peringkat orang beriman diuji semenjak zaman dahulu. Sebahagian mereka dibunuh. Sebahagian mereka digergaji kepala dalam keadaan hidup. Sebahagian mereka dibakar hidup-hidup. Sebagaimana peristiwa Ashabul Ukhdud. Allah Ta'ala berfirman, Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Maka telah dilaknat orang-orang penggali-penggali parit yang menghidupkan api di dalamnya ketika mana mereka berada di tempat tersebut dan mereka
melakukan kepada orang beriman dalam keadaan mereka menyaksikan. Mereka melakukan penganiayaan tidak lain hanyalah kerana orang ini beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dia tolak masuk dalam parit-parit longkang-longkang yang dinyalakan api. Ini dia cerita orang beriman dahulu diuji. Seolah-olah Allah tak nak beritahu orang beriman, kamu satu-satunya umat benar. Tetapi kami akan uji kamu untuk kamu jadi lebih kuat. Sebagai contoh, natijah iman. Kan iman menjadikan seorang itu kuat dan gagah. Tak ada iman, rapuh dan mudah hancur. Maka kami akan uji kamu sebagaimana kami uji orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa kesusahan-kesusahan, kesukaran-kesukaran, kemiskinan-kemiskinan, wazulzilu, dan digoncangkan dengan berbagai ujian. Amaran, ancaman, dihalau keluar negara dan sebagainya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga telah berkata Rasul dan orang beriman bersama dengannya, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah. Hebatnya uji sehingga mereka mengeluh berkata, ya Allah, bila lagi pertolonganmu? Kerana asas kita tuan-tuan, bila kita diuji, kita tahan, kita sabar, kita belajar tutup mulut. Tapi bila ujian makin berat, kita mula rasa lemah, lalu kita mula mengadu. Kita mula mengadu, kita mula bercerita kerana ujian itu makin berat. Dan sampai peringkat kita tanya, bilalah saya akan habis ujian. Kita akan tanya begitu kerana beratnya ujian tadi. Orang beriman dan Nabi diuji berat sehingga mereka bertanya, mata nasrullah, bila lagi pertolongan Allah? Bila datang pertolongan Allah? Terutama bila mana orang-orang beriman diejek, orang-orang beriman dipermain-mainkan. Di mana diceritakan bila mana Nabi SAW masuk ke Madinah bersama para sahabat dalam keadaan mereka susah. Mereka keluar dari Mekah tak bawa harta, meninggalkan tanah air mereka, harta benda mereka yang telah dirampas oleh musyrikin Mekah, kerana mereka mengutamakan redha Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu orang-orang Yahudi menzahirkan permusuhan kepada Nabi SAW, dan juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran mereka. Kalangan Yahudi yang melihat ini waktu nak hina orang Islam yang lemah, tak ada apa. Dan orang munafik yang cuba menyembunyikan kemunafikan mereka. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan mereka akan diuji. Akan zahir watak Yahudi sebenar untuk terus menghina orang Islam, dan watak munafik yang mula merasakan malu mengaku Islam. Mula malu mengaku Islam. Dalam sebab turun yang lain, ketika mana orang Islam dikepung dalam peperangan Ahzab sampai peringkat kebuluran, lalu orang munafik kata, tengok, kata janji Tuhan nak tolong, mana Tuhan tolong, tak tolong pun. Tahu dalam perang Ahzab bila tentera Islam dikepung, mereka kekurangan makanan, lapar, masing-masing ikat batu kat perut, termasuk Nabi SAW. Menang lapar, berhari-hari tak makan. Yang ada cuma kurma sebiji yang Rasulullah bekalkan Nabi catu, yang mereka cuma jilat hari pertama, hari kedua masuk dalam mulut, hari ketiga barulah gigit makan. Macam tu kesusahan mereka dengan sebiji kurma 3 hari makan. Mula jilat je manis, lepas tu kepak dalam mulut, habis manis kemudian baru makan. Maka dalam keadaan nyawa sudah berada kat halqum, maka orang-orang munafik berkata, tengok Tuhan janji bohong, kata menang, kata kamu Islam Tuhan tolong, mana tolong. Akhirnya datang pertolongan Allah Ta'ala. Orang beriman yakin, sehingga mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ujian yang datang itu, kata mereka, inilah janji Allah. Bila kami beriman, kami akan diuji, dan ini janji Allah. Benarlah janji Allah dan benarlah janji Rasulullah. Mereka bertambah kental iman mereka di sebalik kesukaran, kesusahan, kebuluran dan ketakutan yang melampau dalam kepungan tentera Ahzab, sehingga datang kemenangan. Maka terdiam orang munafik yang dulu kata, mana orang beriman kena tolong, tiba orang beriman menang. Dan itulah kalimat akhir musyrikin Mekah perang. Mereka tak mampu lagi kumpulkan kekuatan seperti itu. Mereka dah give up nak lawan dengan Nabi SAW. Manakala orang beriman makin kuat.
hingga sampai pembukaan kota Mekah. Orang Mekah, musyrikin Mekah jatuh habis. Dia punya perang Ahzab merupakan game over mereka. Mereka tak mampu lagi untuk keluar menyerang Nabi SAW. Mereka tidak lagi dipercayai untuk memimpin penyembah berhala melawan orang Islam. Tak lagi terpercaya. Sehingga Nabi SAW menawan kota Mekah. Membuka kota Mekah. Kemudian sesudah Allah menyebut bahawa orang beriman diuji, tiba-tiba datang ayat tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu, wahai Muhammad, harta yang kami ada, kami nak sedekah pada siapa? Tuan-tuan sekalian, bila kita cerita daripada awal dalam bab haji, bagaimana sikap manusia dalam haji, kemudian kita menyebut perintah Allah, pegang Islam, kita menyebut bagaimana perbalahan asalnya manusia itu satu, dalam satu hidayah, berbalah kerana dengki, kerana mata duitan, kerana duniawi. Maka Allah Ta'ala ajar orang beriman, yang sebahagian orang beriman kaya, dengan menang dalam peperangan dan keadaan-keadaan yang tertentu. Mula sebahagian orang Islam kaya menguasai ekonomi. Maka mereka bertanya, wahai Muhammad, wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah, ni harta kami banyak ni, kami nak letak kat mana? Supaya mereka tak menjadi seperti orang yang laporkan dunia. Kalau mereka tahu nak letak diri mereka di mana untuk mentaati Allah, mereka juga nak letak harta tu kat mana nak letak untuk taat Allah. Lalu mereka tanya pada Nabi SAW untuk suatu pahala yang lebih besar. Mereka berkata, madza nunfiqu min amwalina wa aina nadha'uha? Ya Rasulullah, kami nak letak mana harta kami ni? Kami nak beri pada siapa? Dia ceritakan Amru bin Jamuh, seorang lelaki Ansar. Dia seorang tua tapi harta banyak. Dapat pencen K2SP, EPF, dapat belaka. Kalau zaman kita sekarang lah. Dapat pencen bini sekali. Kaya ni. Tua lah tapi kaya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, bimaza atasaddaqu wa ala man unfiqu? Ya Rasulullah, ni duit banyak, aku dah tua, aku nak sedekah kat mana? Dan aku nak beri pada siapa? Bila kita katakan dahulu sebab perpecahan, tak nak ikut kitab, penyelewengan sebab cinta dunia, maka orang beriman diajar tidak cinta dunia. Harta yang mereka ada untuk mereka letakkan pada jalan Allah, untuk mereka menuai pahala akhirat kelak. Maka orang beriman yang bijak, dia akan tanya tempat mana yang paling besar pahala. Maka Allah Ta'ala sebut, wa ma anfaqtum min khairin, apa pun yang kamu nafkahkan daripada harta benda kamu. Dia sebut perkataan min khairin. Min khairin maksudnya daripada benda yang baik, dari harta yang datang daripada hasil yang halal yang baik. Orang beriman harta dia bukan harta haram. Hartanya harta suci bersih. Sebab itu disebut dengan perkataan khair, baik. Baik ni apa? Harta yang datang daripada hasil yang baik. Falil walidain, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa kamu. Wal aqrabin, kaum kerabat kamu yang terdekat. Sebab itu kata ulama bahawa pahala memberi kepada ibu ayah, memberi kepada kaum kerabat terdekat, pahalanya lebih besar berbanding kita beri kepada orang luar. Bukan memberi kepada kaum kerabat, kita dapat pahala sedekah dan pahala kerabat. Berdasarkan hadis Nabi SAW pada seorang wanita. Ada seorang wanita datang bertemu dengan Nabi SAW bertanya, boleh tak saya nak sedekah ke suami saya? Dan saya nak sedekah kepada anak-anak yatim yang saya jaga. Maksudnya anak dia lah. Dia janda. Bila janda tu, kerana kematian suami, anak tu anak yatim. Anak dia juga, tapi panggil anak yatim. Wanita ni tak wajib beri nafkah pada anak yatim. Tak wajib, sebab kaum wanita, dia tak wajib beri nafkah siapa-siapa pun. Yang wajib beri nafkah lelaki. Jadi perempuan ni dia kaya, dia datang jumpa Nabi SAW. Iaitu isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tengok isteri dia ni rajin derma. Lalu dia kata, kalau kamu derma kat aku, lagi besar pahala. Tak percaya, tanya Nabi SAW. Kan isteri, setengah-setengah isteri memang pemurah, tapi nak bagi suami, terdekut sikit. Setengah lah. Yang setengah lagi ramai. Dia macam rasa beri ke orang lain tu bagus. Macam suami ni memang kena bagi nafkah. Abang, melapangkan rezeki pada isteri. Isteri pula kedekut.
Dia tak tahu pahala ataupun kelebihan sama kalau dia melapangkan rezeki ataupun derma pada suaminya. Maka isteri Abdullah bin Mas'ud ni, bila Abdullah bin Mas'ud kata, kamu ni rajin derma, beri ke aku kan bagus pahalanya. Dia kata nanti tanya Nabi dulu. Sebab perempuan kau cari nak bagi lelaki, yang dia kahwin seorang lagi kan, mati kita. Bukan perempuan sini lah, ni perempuan kuliah lain. Jadi bila datang jumpa Nabi SAW, dia tanya, boleh tak saya nak sedekah ke suami saya? Lalu kata Nabi SAW, laki ajran, kamu dapat 2 pahala. Ajrul sadaqah wa ajrul qarabah. Dapat pahala sedekah, pahala kerana kamu dekat dengan dia, kerabat. Dalam hadis yang lain, zaujuki wa waladuki haqqu man tasaddaqti alaihi. Suami kamu, anak kamu lebih berhak dapat sedekah kamu berbanding yang lain. Berbanding yang lain, kamu berikan pada suami kamu dan anak-anak. Suami dah senyum belaka dah. Dah boleh dah, tak ada dah. Untuk minta dengan isteri maknanya. Ni, pahala-pahala sini. Jadi ini dari sudut kelebihan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tentang akrabi. Ayat ini juga menjadi dalil kepada sebagian ulama. Kalau sekiranya seorang ayah nak kahwin, wajib anak-anak mengahwinkan ayahnya dan tanggung ayahnya dengan mak tiri dia sekali. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Artinya yalzamul waladu zakaran kan aw unsa. I'faf al-abi wal ajdad li'annahu min wujuhi hajatihim muhimmah kan nafaqati wal kiswah wa li'alla ya'riduhum liz-zina al-mufdi ila al-halak wa dhalika la yaliku bi hurmati al-ubuwah wa laysa min al-musahabati bil ma'ruf al-ma'muri biha syar'an. Kata ulama, sebagaimana disebut oleh Imam Syarbini dalam Mughni Muhtaj, maka lazim bagi anak, laki baik, perempuan baik, untuk menjaga kehormatan ayahnya dan atuk nenek dia dengan mengahwinkan mereka supaya mereka tak terdedah dengan zina yang membawa kepada kerosakan dan tak layak bagi ayah dan juga bagi atuk tadi. Dan ia merupakan cara untuk kita jadikan sebagai satu persahabatan yang baik. Ini cara yang baik. Maknanya kalau anak, cucu tengok ayah dia bujang, ayah dia ni mati mak, jangan kata, Ustaz saya tak nak mak tiri. Tak nak Ustaz, takut jadi macam buah merah, buah putih, takut. Tak nak. Padahal dia dah besar dah, masuk jin. Tapi dia tak nak ayah dia kahwin, ada perempuan lain yang ambil tempat mak dia. Dia tak nak. Tapi ayah dia nak sangat-sangat. Ayah, anak kata, ayah tak kahwin lah, ayah pun tua, gauk ada, darah tinggi. Tak, ayah susah. Tak boleh macam tu. Kan ayah ni dia nak. Bila dia tahu kita anak-anak wajib cari jodoh dia. Bukan menjadi kewajiban seorang anak untuk tanggung nafkah dia dan mak mentua dia, mak tiri dia sekali. Untuk apa? Jaga maruah dia. Jangan sampai terdedah dengan zina. Begitu peranan anak-anak, bukan duk halang kita pakat solat ajak biar ayah jangan kahwin. Tak mungkin ada perempuan boleh ganti mak kita. Betul lah, tapi yang boleh ganti isteri pada ayah kita ramai. Memang tak ada orang boleh ganti mak kita seorang. Tapi ayah kita kata ramainya boleh ganti, kau tak cari kenapa? Jadi jangan kita menyeksa keperluan ayah kita. Atau atuk, tengok tok kan dah tua tak payah kahwin dah tok. Dia pandai-pandai kata tak payah kahwin. Tanya dulu tok nak kahwin tak? Kalau dia kata tok bukan tak nak kahwin tapi mana ada benda kurang. Yang tapi tu selesaikan. Tapi tok tak ada duit, tak apa tok, kita bagi duit. Mas kahwin kita bayar, kebau kita tumbang. Tak apa tok, kita buat jamuan 7 hari 7 malam kalau tok nak kahwin. Meloncat orang tua tu. Artinya keperluan. Sebab itu bila kita sebut beri nafkah kepada ibu bapa, termasuk atuk nenek, sedekah pada mereka lebih mulia. Dan akrabi yang dekat dengan kita, yatama, miskin, dan juga orang terputus bekalan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Dan tidaklah kebaikan kamu buat melainkan Allah Maha mengetahui. Maka ini hubung kait antara harta dengan apa kita sebut tentang penyelewengan agama. Kerana yang menyeleweng agama sebab mereka duk lapor harta, tengok harta. Islam melihat harta untuk buat kebaikan. Bukan harta itu matlamat, tapi harta untuk menambah pahala kita. Supaya kita sentiasa mencari pahala, mencari kebaikan. Dan bagaimana kita nak cari kebaikan, maka hendaklah kita mencari tempat yang pahalanya lebih banyak. Ternyata pahala lebih banyak bukannya kita hantar ke Kemboja, ke Vietnam. Ni sekeliling kita ni. Yang lebih layak Allahumma illa mereka ada lebih-lebih barulah. Ni yang dekat-dekat. Kadang-kadang kita duk ekspor sedekah jauh-jauh.
Hantar mana ni? Vietnam Ustaz. Yang siang 7 hari tak makan nasi. Sana. Habis yang dekat-dekat ni macam mana? Yang dekat tak apa Ustaz. Nanti dia makanlah makanan tahlil ni. Artinya pengabaian yang serius, orang yang melihat keperluan yang jauh tapi tak lihat keperluan dekat yang pahalanya lebih besar. Sebab itu kita diajar cukupkan keperluan yang dekat. And then kalau lebih lagi bawa pergi jauh. Itu aulawiyat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.